Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pagi ini. Okey, bagi yang first time jumpa Uncle ucapkan selamat berjumpa dalam Uncle punya live ataupun video. So, Uncle perkenalkan dulu diri Uncle. Nama Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah ataupun lebih dikenali dengan peguam syar'i. Okey, pada kebiasaan harinya Uncle selalu sharing mengenai isu perundangan maupun tips perundangan syariah khasnya untuk negeri Sabah. So pada pagi ini Uncle cuba mau ubah sikit persepsi itu. Selain daripada undang-undang, Uncle juga mau share beberapa tips, okey, tips yang menyebabkan rezeki suami isteri tu hilang ataupun jauh. Ramai orang yang kahwin ni selalu rezekinya itu bukanlah makin bagus tapi makin sempit. Okey, ada beberapa faktor ataupun sebab kenapa rezeki itu jauh ataupun kenapa rezeki itu selalu sempit. So pada pagi ini insyaAllah Uncle akan bagi beberapa tips faktor kenapa rezeki itu orang cakap semakin sempit, terhijab oleh perkara-perkara yang Uncle akan sebutkan ni nanti. Okay? Ada beberapa perkara. Okay? Perkara yang paling utama yang boleh membuatkan rezeki satu keluarga tu ataupun suami isteri tu adalah puncanya adalah pergaduhan. Okey, so bergaduh suami isteri ini merupakan satu faktor di mana rezeki tu keluarga tu akan menjadi lebih sempit. Okey, kenapa makin lebih sempit? Sebab inilah selalu bergaduh, sering bergaduh. Okey, perkara ini perlu dielakkan oleh suami isteri. Walaupun pergaduhan ni biasa di dalam rumah tangga, tapi apabila kekerapan itu berlaku, ini boleh menjadi punca rezeki keluarga tu menjadi sempit, menjadi susah. Okey. Suami isteri ni selalu bergaduh pasal duit, perihal duit lah. Okey. Sepatutnya suami isteri ni berbincang mengenai masalah kewangan secara terbuka. Okey, bila pasangan ni redha di antara satu sama lain, maksudnya ada perbincangan, ada sefahaman, tidak ada orang cakap miscommunication di dalam perbincangan keuangan ataupun apa-apa pun perbincangan, maka rezeki itu akan menjadi semakin luas. Okey, sebab apa? Kebanyakan pergaduhan ni berbunca daripada keuangan, di mana si isteri menganggap si suami ni cuba, orang Sabah panggil tapuk dia punya gaji ataupun duit. Sedangkan si suami ni mungkin dia membelanjakan untuk keluarga, tapi oleh kerana tidak ada sepahaman, tidak pun ada declare, itulah menyebabkan syakwa sangka di antara pasangan. Si suami pula anggap bini dia ni kedekut, ada duit tapi tidak mau tolong. Dan si isteri pula anggap si laki ni duit gaji tidak tahu mau pergi mana. Tahu-tahu saja hujung bulan habis kan. Sebab apa? Kamu tidak pernah berterus terang terhadap kedudukan keuangan kamu. Apalah salah seorang suami ni cuba tidak menapuk. Orang cakap kita open. Maksudnya di sini, kalaulah gaji kamu tu contoh ada 5,000. Kasihlah nampak 5,000 tu okey, 5,000 ni gaji ini bulan mau bayar apa? Ini untuk apa? Berbincanglah sama pasangan masing-masing. Contoh bila sudah dapat gaji tu, kita mau bincang pertama tolak hutang dulu. Hutang rumah, hutang kereta, minyak kereta, bayar insurans, mau beli barang dapur, okey? So leftover tu barulah bincang, okey, ini istrimu pula, ini nafkah isteri, ini untuk belanja anak. So benda ni apabila ada perbincangan yang baik,
ataupun ada declaration di antara suami dan isteri, maka tidak adalah syakwa sangka di antara isteri kepada suami ataupun suami kepada isteri. Jadi Uncle harap tips yang pertama nih mengenai pergaduhan nih, cuba elakkan dan cuba untuk berterus terang tentang kedudukan keuangan itu supaya tidak ada rasa was-was di antara satu dengan lain. Okey, faktor yang kedua, di mana suami atau isteri, bapa atau ibu nih, cuba elakkan daripada merungut dan merasa anak-anak tu sebagai beban. Kamu yang buat anak dan kamu pula merungut, anak ni beban lah, belanja banyak lah, itu mau beli pampers, mau beli susu, mau beli. Ingat, setiap anak yang dilahirkan tu, dia ada rezekinya yang telah dijanjikan oleh Allah. Okey, berikanlah kasih sayang terhadap anak-anak. Okey, sebab anak-anak ni adalah rezeki daripada Allah. Jadi berusahalah mencari rezeki dengan ikhlas terhadap anak-anak. Jangan sekali-kali apabila bini tu mengandung, mulailah ketakutan tu, alamak, lepas ni banyaklah mau belanja ni, ndak dapatlah mau makan angin ni sebab ada anak sudah, bini pun mengandung lah apa. Tidak. Sepatutnya kita bergembira sebab apa? Setiap anak Allah telah menjanjikan rezeki untuk setiap anak tersebut. Jadi carilah rezeki dengan ikhlas, jangan merungut dan jangan rasa terbeban terhadap anak-anak tersebut. Okey? Ingat, faktor yang kedua adalah jangan rasa anak ni menjadi beban, okey, di dalam kehidupan. Seterusnya, apakah faktor yang boleh menyempitkan rezeki suami isteri ni? Yang ketiga adalah selalu mengeluh sesama suami isteri dengan apa yang dimiliki. Paling senang cerita, anda bersyukur. Bila kita ada kereta, sepatutnya kita pandang orang yang tiada kereta, yang cuma ada motosikal, yang mana dia terpaksa berhujan berpanas. Dan bagi mereka yang ada motosikal, sepatutnya kita melihat ke bawah bagi tengok orang yang berbasikal. Dan orang yang berbasikal pula sepatutnya bersyukur dan melihat orang yang di bawah, orang yang tidak bisikal dan terpaksa jalan kaki. Dan orang yang jalan kaki pula sepatutnya bersyukur dan melihatlah bagi mereka yang tidak dapat berjalan kaki dengan normal, terpaksa naik kursi roda, kan? Dan orang yang naik kursi roda pula sepatutnya bersyukur apabila melihat orang yang lumpuh. Begitulah kita apabila terlalu orang cakap tidak bersyukur atau selalu mengeluh dengan apa yang kita ada. Kekurangan ini dan membuat kita mengeluh ni bukanlah satu perkara yang baik. Dia merupakan faktor rezeki itu menjadi lebih sempit. First, kita mengeluh. Kedua, kita tidak berusaha untuk meningkatkan rezeki kita. Orang cakap, kalau tahu sudah rezeki kita tu sikit, jadi kita tambahlah banyak buat kerja part time kah, kan? Ndak semestinya orang yang kerja kerja makan gaji ni tidak boleh buat kerja part time. Contohnya sekarang ramai kita tengok Food Panda ataupun Grab Food ni di kalangan orang yang berpendapatan sederhana juga. Maksudnya motor kuasa tinggi pun sekarang sudah antar Grab Food, sudah antar tu Food Panda, kan? Maksudnya dorang cuba untuk meningkatkan pendapatan. Okey. Kunci rezeki yang melimpah ruah adalah dengan bersyukur. Maksudnya di sini setiap yang kita ada tu kita bersyukur dan kita berusaha lagi untuk meningkatkan usaha kita untuk menambah pendapatan. Kan banyak cara ataupun usaha suami dan isteri itu boleh buat bersama. Contohnya kita berniaga daripada rumah ataupun membuat satu kerja online mengikut minat ataupun kebolehan masing-masing.
Oke. Uncle teruskan lagi dengan faktor yang boleh menyempitkan rezeki suami istri ini. Faktor yang keempat adalah kedakut. Orang panggil, orang Sabah ni katam batu, orang Semenanjung panggil taidong masin. Oke. Bukan dengan orang lain, dengan pasangan maupun anak-anak. Oke. Janganlah kita ni terlalu berkira untuk mempermudahkan hal yang baik sekeluarga. Selalu berkira, mau pergi bergerak sikit berkira. Terlalu berkira, taidong masin, kedekut, okey, aji bakil. Inilah yang menyebabkan rezeki suami isteri atau keluarga tu menjadi semakin sempit. Sebab uncle belum jumpa lagi orang kedekut ni jadi kaya. Dia macam mana kedekut pun dia tetap susah mau senang. Sebab apa? Kedekut. Okey. Sebab Allah ni akan menyempitkan orang yang kedekut ni, menyempitkan rezekinya. Okey. Sebab setiap rezeki yang kita perolehi, kita perlu berkongsikan rezeki tersebut dengan orang lain. Contohnya, mana-mana pendapatan yang kita perolehi, jangan lupa bahawa ada hak orang lain. Macam manakah cara hak orang lain itu? Adalah kita dengan berzakat, okey, membayar zakat ataupun bersedekah. Okey. Jangan mau tunggu sudah ada lebih baru bersedekah. Kita bersedekah, buatlah bersedekah mengikut kemampuan sendiri. Okey, faktor yang seterusnya. Gagal mengawal emosi, kuat meradang, kuat marah, okey. Ini juga merupakan salah satu sifat ataupun faktor yang membolehkan rezeki itu menjadi semakin sempit. Kenapa? Sebab sikit-sikit mengamuk, sikit-sikit marah. Tiadalah benda yang tidak boleh bawa bincang baik-baik. Okey? Gagal mengawal emosi. Sepatutnya semakin kita berumur, semakinlah kita mengawal emosi kita. Sebab kalau kita pun ada bos, kita tidak suka bos yang kuat marah. Samalah juga dalam kita hidup berumah tangga, di mana tidak ada orang suka dimarahi. Okey? Maksudnya di sini, janganlah kita suka meninggikan suara ataupun menggunakan kata-kata yang kesat, kata-kata yang kurang baik. Sepatutnya suami isteri ini gunalah perkataan yang baik-baik saja, menjadi contoh kepada anak-anak. Ini indah, sikit-sikit cakap bodoh, sikit-sikit cakap palui, sikit-sikit cakap talingong. Jadi benda-benda macam gini ni sepatutnya tidak keluar daripada suami maupun isteri ataupun ibu dan bapa ni. Apabila didengar oleh anak-anak, benda ni akan menjadi ikutan. Sebab itulah anak-anak ni biarpun kecil, kadang-kadang dia pandai cakap bodoh. Dari mana dia dengar bodoh tu? Mesti daripada orang yang lebih tua daripadanya. Okey? Tanamlah sifat mesra di kalangan ahli keluarga, iaitu isteri dan anak-anak. Dan isteri pula kalau boleh panggillah suami dengan panggilan yang baik-baik. Ini indah, kadang pandang panggil nama saja. Cubalah panggil satu perkataan yang menyenangkan hati. Sama juga dengan si suami. Panggillah isteri itu dengan panggilan yang baik-baik, panggilan yang menyenangkan hati. Ini indah, sikit-sikit, oi gumuk. Mantang-mantang gumuk sebab karena baru habis beranak, dipanggillah si gumuk, dipanggillah si boyot. Macam-macam lah gelaran untuk dia beranggapan tu mungkin bermain-main, tapi orang yang dia ejek ni ataupun orang yang dia panggil ni akan terasa. Jadi benda-benda begini janganlah dibuat. Okey, elakkan daripada berkata yang tidak baik. Okey. So dalam faktor ini, mengurus ataupun mengawal emosi supaya tidak kuat marah ni amat penting. Kalau kamu ni tidak boleh mengawal kemarahan, inilah yang menyebabkan rezeki ini semakin sempit. Selain daripada tu, Uncle mau share sedikit dari segi perundangan.
gara-gara kuat mengamuk, kuat marah nih, ini merupakan salah satu faktor perceraian di Mahkamah Syariah Negeri Sabah. Okey, faktor suami yang bengis nih, yang sikit-sikit meradang nih, sikit-sikit memukul nih, ini merupakan faktor tertinggi di dalam sebab-sebab berlakunya perceraian di Mahkamah Syariah. Okey, so elakkan daripada kuat marah, lepas tu buat tindakan fizikal terhadap si isteri maupun anak-anak. Okey. Yang faktor seterusnya, apakah faktor yang boleh menyempitkan rezeki keluarga kita ni? Okey, faktor yang keenam ni yang Uncle mau sebut adalah kurang sabar. Okey. Kenapa dia kurang sabar? Bersabarlah dalam menangani karena suami ataupun karena si isteri maupun karena anak-anak. Kita seharusnya bersabar. Apabila kita ni sudah berkahwin, kamu janganlah berharap terhadap kesempurnaan pasangan kamu. Okey? Setiap manusia mempunyai kekurangan. Dan kita yang sebagai pasangan ni, apabila kita tahu kekurangan pasangan kita, sepatutnya kitalah yang menjadi backup utama terhadap kekurangan tersebut. Okey, sebab kita pun ada kekurangan. Apabila kita backup kekurangan isteri kita, insya-Allah isteri kita akan backup kekurangan kita. Sebab itulah Allah memperjodohkan kamu suami isteri disebabkan oleh kekurangan di antara suami dan isteri itu saling lengkap melengkapi. Okey? Itu maksudnya faktor kurang sabar inilah yang menyebabkan rezeki itu sempit. Okey? Sebab setiap masalah yang berlaku di dalam rumah tangga maupun keluarga pasti ada jalan penyelesaian. Janganlah kita ni cepat untuk buat keputusan yang melulu. Kita perlu sabar untuk mengawal emosi tersebut. Okey? Okey. Faktor yang seterusnya, okey, adalah di mana benda ini amat perlu di dalam keluarga kita, iaitu kurangnya berdoa dan kurangnya bertakwa kepada Allah. Ingat, kita ni hamba Allah. Setiap hamba Allah tu perlu menunaikan kewajipan. Okey? So, bagi mereka yang rumpang-rumpang sembayang ataupun masih lagi belum cuba untuk solat 5 waktu, Uncle nasihatkan bermulalah daripada sekarang untuk solat. Bayangkanlah Allah yang memberikan rezeki tapi kita tidak menunaikan apa yang telah diperintahkan. Okey? Jadi bayangkanlah kalau kamu tidak solat, maksudnya kamu juga tidak berdoa. Setiap doa ni apabila dimakbulkan, maka keluarga kita akan menjadi lebih bahagia, akan rezeki akan lebih luas. Okey? Apapun tindakan tanpa doa kita kepada Allah, itulah yang menyebabkan rezeki kita tu, orang cakap kita ni rajin sudah, tapi kenapa rezeki kita ni begini-begini saja. Sekali kita cek-cek, aduh, rupanya sembayang pun tidak cukup. Okey? Orang lain sembayang 5 waktu, kita sembayang 2 waktu. Memang sembayang maghrib sama isyak saja. Itu pun siap di masjid lagi. Yang 3 tu kita tidak solat. Alasannya dah sempatlah, sibuklah, nak terbangunlah. Jadi Uncle harap mulai daripada hari ini kita mesti komitmen di dalam melakukan kewajipan sebagai hamba Allah ni untuk menunaikan 5 solat wajib. Sudah kita berjaya untuk menunaikan 5 solat itu, kita tambah lagi dengan solat duha, solat sunat duha. Lepas tu kita buat lagi solat sunat tahajud. InsyaAllah dengan semua ini, apabila kita cuba elakkan perkara-perkara yang Uncle sebutkan tadi tu. Apa perkara yang Uncle sebutkan tadi?
janganlah suka bergaduh. Bergaduh ni biasa dalam hubungan suami isteri. Tapi janganlah orang putih cakap always fighting. Maksudnya selalu bergaduh, sikit-sikit bergaduh. Nadalah yang boleh cakap secara baik. Yang kedua tu merungut pasal anak-anak. Elakkan ni perkara ni. Yang ketiga tadi selalu mengeluh di antara pasangan masing-masing, iaitu mengeluh tentang apa yang ada. Bukan kita mau mengeluh dengan kekurangan yang kita ada. Sepatutnya kita berusaha untuk meningkatkan taraf keuangan keluarga ataupun taraf kedudukan keluarga. Bukannya mengeluh. Bila ada orang cakap pakai kereta saja mengeluh, mau lagi kereta lebih besar. Ada yang motor tu mengeluh. Sepatutnya kita berusaha tapi bukan mengeluh. Kita kena tanam untuk bercita-cita tinggi. Yang seterusnya adalah kedekut dengan pasangan maupun anak-anak. Tolonglah jangan kedekut sama anak-anak. Tidak kedekut ni bukan bermakna uncle suruh kamu membazir. Kamu tahu juga membazir dengan kedekut kan? Okey, maksudnya terlampau berkira. Yang kedua, yang seterusnya ni, yang kelima ni, kuat marah, gagal kawal emosi. Ini pun satu perangai yang orang cakap boleh membuat rezeki kita tu terhijab. Lepas tu kurang sabar. Okey, orang yang kurang sabar ni, inilah yang menyebabkan rezeki itu susah betul mau luas. Sebab apa? Sikit-sikit putus asa. Sikit-sikit putus asa. Okey. Yang terakhir adalah tidak berdoa. Okey, maksudnya tidak melakukan amal ibadat. Okey, maksudnya kita kurang beramal ibadah. Jadi ke semua faktor tadi cubalah elak oleh semua pasangan. Okey, kalau mau rezeki kamu tu murah. Okey. So, mungkin ada beberapa soalan. Uncle mau dengar lo soalan ni. Selalu kan kalau suami isteri tu ada masalah, macam yang tadi tu lah, kuat marah lah, kuat apalah, semualah kan. So macam isteri tu dia malu juga untuk mau confront bah, mau open dengan husband. Sudah pernah bawa discussion tapi dia tiada juga penyelesaian. So sebelum dia jadi lebih parah, apakah tindakan yang isteri tu boleh ambil? Macam soft action lah, bukan yang hard action. Okay, first uncle advice, kalau mau uncle bagi tips lah kan. Kalau kamu sudah try berbincang kepada pasangan, sama ada isteri kepada suami, suami kepada isteri, try bincang tapi tidak jalan, apa yang uncle boleh cadangkan adalah kamu berjumpa dengan pengamal perundangan syariah. Okey, ataupun kamu boleh jumpa dengan pakar kaunseling. Terpulanglah kepada kamu. Tapi kenapa uncle suruh kamu berjumpa dengan pengamal perundangan? Sebab kalau kamu jumpa pengamal perundangan untuk minta konsultasi atau advice, dia boleh memberi nasihat berdasarkan undang-undang keluarga Islam. Okey? Sebab setiap tindakan tu ada dia punya tuntutan atau permohonan di mahkamah. Jadi, bila kamu mendapatkan nasihat dari seorang pengamal perundangan syariah, jadi benda ni kamu boleh buat satu agreement. Tidak semestinya kamu ni jumpa peguam syar'i, kamu akan berakhir dengan tuntutan di mahkamah. Sedangkan di firma guaman ni kamu juga boleh membuat satu perjanjian persetujuan di antara suami dan isteri. Okey? Sebab uncle pun pernah juga menasihatkan pasangan di mana dia ni asalnya ingin membuat satu tuntutan perceraian, tapi memandangkan apabila uncle mendengar semua fakta-fakta kes terhadap diri klien tu, dan klien yakin dengan
counseling maupun nasihat daripada pihak firma uncle boleh menyelamatkan pasangan tersebut daripada meneruskan niat untuk bercerai. Okey, alhamdulillah sehingga ke hari ini apabila telah menerima satu nasihat dan uncle akhiri dengan satu perjanjian persetujuan di antara suami dan isteri. Sekarang ni lebih kurang sudah setahun lebih mereka, orang cakap, buka buku baru dalam kehidupan yang lebih bahagia. Jadi uncle sarankan apabila kamu sudah cuba untuk berunding ataupun cuba untuk berbincang dengan pasangan tapi tidak berjaya, dapatkan hikmat daripada seorang peguam syar'i ataupun pegawai agama di Jahid. Ada certain condition. Suami dan isteri lah. Isteri ni dia ada masalah begitulah, ada miscommunication kan. So dia jumpa dengan ibu bapa dia. Dia jumpa ibu bapa dia untuk settlekan masalah dia. Ada certain condition ibu bapa ni membantu, dan ada certain condition ibu bapa ni memang langsung tidak membantu, malah dia keruhkan keadaan lagi. So what do you think? Okey, bagi uncle sebagai seorang pengamal perundangan, melibatkan orang tua ni ada pro dan kontra lah. Tapi kalau uncle kamu minta advice, uncle akan advisekan jangan libatkan orang tua, sebab ini akan menjadikan persepsi yang negatif terhadap bapa mentua atau ibu bapa pasangan itulah. Okey, adalah lebih baik seandainya urusan rumah tangga ini diurus melalui hikmat peguam syar'i maupun pegawai agama. Itu adalah lebih baik, di mana aib kamu akan tersimpan. Tapi bila kamu meluahkan kepada ibu bapa, benda ini akan menjadi tular di kalangan keluarga kamu. Mungkin kalau yang positif tu okey, tidak masalah. Tapi kalau ada yang negatif tu yang bahaya, maksudnya benda ni akan menjadi lebih parah. Jadi uncle nasihatkan, jumpalah dengan pakar perundangan keluarga. Okey? Tapi kan ibu bapa ada hak mau tahu sampai tahap teruk mana yang ibu bapa tu baru perlu tahu. Sepatutnya benda ini dia sebenarnya very subjektif. Setiap pasangan mempunyai hak untuk memaklumkan ataupun tidak memaklumkan. Kita ni sebenarnya bergantung kepada macam mana seorang ibu bapa tu punya background. Kalaulah ibu bapa tu memang senang dibawa berbincang, mungkin perkara ini sesuailah untuk dikongsikan dengan ibu bapa. Ada setengah ibu bapa ni dia susah untuk berbincang. Dia lebih pro kepada anak-anak berbanding dengan permasalahan itu sendiri. Jadi uncle sarankan supaya kamu membuat penyelesaian dalaman dahulu sebelum meneruskan ke peringkat ibu bapa. Maksudnya kalau boleh libatkanlah dahulu suami isteri itu di jabatan agama maupun peguam syar'i. Seandainya tidak ada jalan penyelesaian, barulah kita melibatkan keluarga. Kalau adik-beradik? Dia sebenarnya adik-beradik ni depends juga. Kalau adik-beradik itu yang memang rapat dan dia ni merupakan ialah seorang yang open-minded dan selalu menjadi pendengar yang baik, mungkin itu tidak masalah. Takut benda ni dia bukan jadi pendengar yang baik, malah dia menjadi penyampai ataupun menjadi estro, orang cakap di Sabah ni yang suka kasih sampai-sampai, dan ini lagi boleh mengeruhkan keadaan. Kita risau orang yang menyampaikan ni, faktanya dia jadi ABC sudah. Jadi adalah lebih baik kalau benda ni dapat diselesaikan secara tertutup. Okey? Jadi aib kamu tu juga tidak terbuka luas. Okey? So uncle harap setiap masalah yang dihadapi, ingat, dia mempunyai jalan penyelesaian. Jadi
Uncle mengharapkan Semua yang terbaik. apa yang Uncle share pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada semua follower Uncle. Okey, jangan lupa like page Uncle, share dengan kawan-kawan supaya kita ni celik terhadap undang-undang syariah maupun hukum syarak. Okey, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Uncle ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.